Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tolong share video ini supaya semua penyokong-penyokong Perikatan Nasional menangis darah yang tak mampu tidur malam ini. Begitu juga dengan penyokong Pakatan Harapan akan gembira, Pakatan Kerajaan Perpaduan akan gembira dan tidur nyenyak pula. Ini adalah surat daripada Malaysia Kini yang saya bacakan untuk Anda semua. Bukan mudah buat Perikatan Nasional tawan Selangor. Pilihan raya 6 negeri bakal diadakan tidak lama lagi, semakin menjadi bualan. Macam-macam andaian dan spekulasi dibuat. Ada yang meramalkan Kedah, Terengganu dan Kelantan akan kekal milik PN, selain bacaan mereka bahawa Selangor Negeri Sembilan dan Pulau Pinang juga akan ditawan. Politik adalah persepsi dan jangkaan, namun kuasa rakyat akan menentukan segalanya. Kebijaksanaan parti-parti yang bertanding dalam memenangi hati rakyat akan menentukan siapa pilihan rakyat dan umpan siapa yang akan mengena. Apapun, rakyat semakin bijak dan matang membuat pilihan. PH dengan rekod cemerlang selepas sekian lama mentadbir Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, sementara Perikatan Nasional menawarkan pilihan dan pelbagai alasan mengapa negeri-negeri itu perlu diubah. Menjadi teka-teki kenapa Perikatan Nasional PN tidak menamakan calon menteri besar mereka atau poster boy mereka dalam PRN Selangor. Menjadi pertanyaan besar, siapa akan menjadi menteri besar di Selangor kalau PN menang? Kenapa itu penting? Kerana itu menentukan hala tuju negeri tersebut. Kalau meletakkan calon menteri besar pun tiada, Anda dah dapat agak ke mana arah tuju negeri tersebut. Kabarnya, sudah ada calon Menteri Besar Selangor jika gabungan itu berjaya menawan Selangor. Bukan bekas Panglima UMNO seperti Sahidan Kashim atau Noh Omar. Tetapi sandaran mereka adalah bekas Menteri Besar Azmin Ali yang juga bekas timbalan Presiden PKR yang telah mengkhianati PH. Masalahnya sekarang ialah, persoalan besar ialah, sejauh mana Azmin Ali boleh menang dalam PRN ini? Kerana dalam PRU yang lalu di Gombak, Azmin Ali pun kalah teruk oleh Amiruddin Sari. Kenapa? Sebab dia dihukum atas perbuatan khianat, perbuatan beliau menghina mandat rakyat dalam PRU, pilihan raya sebelumnya, yang telah pun meninggalkan parti yang mereka sayangi itu. Dia menang atas tiket PKR, tapi meninggalkan PKR dan menyebabkan Pakatan Harapan tumbang pada waktu itu. Jadi ada harapan Azmin akan dihukum lagi dalam PRN kali ini. Kalau dia dihukum lagi dan kalah lagi PRN, siapakah Menteri Besar Selangor yang akan diketengahkan di Selangor? Itu persoalannya. Namun kononnya calon Menteri Besar PN dirahsiakan, seolah-olah memperlihatkan PN sedang menghadapi masalah tertentu. Ada yang kaya mungkin dengan sekutunya, atau juga takut isu-isu lampau akan menggagalkan usaha mereka. Ada juga penganalisis politik mengatakan mereka tak mahu meletakkan Azmin Ali sebagai poster boy ataupun pilihan menjadi Menteri Besar Selangor kerana mereka takut akan ditimbulkan semula isu panas Azmin Ali berkaitan dengan skandal yang panas. Anda tahu skandal apa itu? Yang melibatkan gambar kabur. Anda mungkin tahu itu. Kalau ditularkan sekali lagi akan menjadi satu ancaman besar kepada Perikatan Nasional kerana ia melibatkan isu yang paling panas dalam Perikatan Nasional. Andai benar jika Azmin jadi pertaruhan Perikatan Nasional sebagai calon menteri besar, sekiranya PN berjaya menawan Selangor, maka tugas PH untuk kekal berkuasa lebih mudah dan selesa. Persoalannya, Perikatan Nasional tidak berani berterus terang, sekaligus menimbulkan banyak kemungkinan kerana populariti Azmin makin pudar selepas mendalangi langkah Sheraton dan dilihat tidak lagi gah seperti sewaktu berada dalam PKR sebelum ini. Azmin pernah meluahkan hasrat untuk berehat dan tidak bertanding, namun kenyataan bekas Menteri Besar Selangor itu dilihat sebagai sekadar mahu memuji pasaran politik dirinya.
Hakikat adalah dia tetap gairah dan bernafsu untuk kembali selepas hilang kerusi Parlimen Gombak dalam PRU15 yang lalu apabila tewas oleh Amaruddin Sari. Politik Azmin makin terumbang-ambing dan seperti sudah sampai ke penghujung. Mungkin juga Azmin akan berhadapan dengan isu-isu yang sukar ditepis jika dia diletakkan sebagai poster boy. Semua ini serba mungkin dan menjadi tumpuan. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menaruh harapan kepada Azmin untuk menghadiahkan Selangor kepada PN dan impian ini seperti angan-angan untuk memeluk gunung. Berdasarkan kecemerlangan Amiruddin memacu Selangor, keyakinan PHBN untuk mencatat kemenangan 56 untuk 50 berbelas 6 untuk kerusi DUN Selangor amat cerah. Namun ada yang setuju, yakin PH mampu mencatatkan rekod 56-0, yaitu menyapu bersih semua kerusi undangan negeri Selangor. Apapun, PRN Selangor bakal memperlihatkan persaingan sengit dan diyakini isu-isu lama akan berputar kembali. Jika ya Azmin sebagai calon menteri besar, lunggukan isu lampau akan kembali menghiasi malam ceramah PRN Selangor kali ini. Selangor adalah benteng utama PH dan PN tidak sabar lagi untuk menguasai negeri terkaya itu sebagai persiapan dan persediaan untuk berhadapan dengan PRU16 nanti. Walau apapun percaturannya, Selangor bukan mudah untuk ditawan PN. Fakta membuktikan bahwa Amiruddin banyak membantu rakyat dan fakta menunjukkan Azmin Ali banyak mengecewakan rakyat. Apa yang dia buat betul-betul mengecewakan rakyat. Dianggap sebagai seorang yang paling pengkhianat dalam Selangor. Ditulis oleh Dahlan Mamor, adalah pemerhati politik yang juga bekas setiausaha politik Menteri Pengangkutan Malaysia. Artikel ini adalah pandangan pribadi penulis serta tidak mestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia Kini dan Nazilin Unity Admin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Apa pendapat Anda tentang isu kali ini? Adakah Anda juga setuju dengan kami bahwa bukan mudah untuk PN mahu tawan Selangor? Bahkan, adakah mereka akan gigit jari dengan kemenangan 56 berbalas kosong? Tidak mustahil perkara itu akan berlaku. Dan paling tidak pun mereka hanya menang 6 kerusi di Selangor. Ianya seperti berangan-angan memeluk gunung. Saudara-saudara sekalian, kalau Azmin jadi poster boy, pasti akan ada isu lama akan berputar semula. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu kali ini khas untuk Anda share, supaya walaun cyber trooper, para pencacai-pencacai yang mengatakan bahwa kerajaan sekarang ini seperti kerajaan Korea Utara kerana terpengaruh dengan kata-kata Sanusi yang dia kata TikTok dipadam, dia dakwa Malaysia nak jadi Korea Utara. Ini jawapan dia, saudara sekalian. Apabila Sanusi kata kerajaan Malaysia nak jadi Korea Utara, sebenarnya perkara itu salah. Share video ini supaya semua tahu. Itu ialah dakwaan yang salah. Kerana TikTok Sanusi dipadam, kerajaan banyak kerja lain. Bukan kami yang buat, kata Saifuddin Nasution Ismail. Beliau menjelaskan kerajaan tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menyekat akaun TikTok. Itu kerja TikTok. Apa kata Saifuddin? Banyak lagi kerja kerajaan lain selain daripada menyekat TikTok Sanusi. Dan kalau kita ini semua TikToker, saya TikToker. Anda boleh cari TikTok saya dalam Nazilin Unity di TikTok. Dalam TikTok itu ada dia punya term and condition. Dia ada peraturannya. Antara peraturannya ialah tidak menyentuh tentang 3R, raja, bangsa dan agama. Jadi secara otomatiknya apabila Sanusi menyentuh tentang raja-raja baru-baru ini, memang dia secara otomatik melanggar term and condition, syarat dan terma di dalam TikTok. Jadi yang mengharamkan itu bukan kerajaan, tapi TikTok.
Kalau Anda faham itu bagus. Kalau tak faham lagi, tak payahlah faham-faham. Anda memang ditakdirkan tak akan faham sampai bila-bila. Tapi kalau udah faham, bagus. TikTok adalah yang mengharamkannya, bukan kerajaan, kata Saifuddin Nasution Ismail, karena yang punya kuasa itu hanya TikTok. Saifuddin berkata demikian sebagai menafikan dakwaan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur bahwa akaun TikTok miliknya dipadam pihak kerajaan. TikTok ni siapa punya, kata beliau. TikTok ni teknologi dari China, by tendency Ltd, firma teknologi dari China, kata Saifuddin. Untuk pengguna TikTok macam juga platform media sosial yang lain, ia tertakluk pantang larang yang boleh dan tak boleh. Itu memang ada. Kalau Anda berpikiran bijaksana, Anda akan tahu ini, tak akan terpengaruh punyalah dengan kata-kata Sanusi itu. Sebab memang kita tahu, Anda masuk TikTok kah, Anda masuk YouTube kah, Anda masuk Facebook kah, Anda masuk mana-mana, Twitter kah, apa sekali Instagram pun, dia ada term and condition. Dan Anda langgar term and condition, itu bukan kerajaan yang akan mengambil tindakan, tapi TikTok. Jadi kalau dipadam, ditutup Anda punya akaun padan muka, kerana Anda sengaja melanggar syarat dan terma dalam perjanjian tersebut. Kerajaan Malaysia ada kuasa ban akaun TikTok? Tiada. Jawapannya tidak, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Terdahulu, selepas akaun TikTok milik Sanusi dipadam, Sanusi mendakwa Malaysia sedang bergerak menjadi seperti negara Korea Utara di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan. Saya tak pastilah nanti kalau Sanusi jadi tiba-tiba Perdana Menteri di Malaysia, agak-agak nantilah kan kita nak jadi seperti apa. Adakah lebih seperti Korea Utara? Kita pun tak tahu. Sanusi belum pernah jadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, tak tahulah apa yang akan jadi dengan Malaysia. Sekarang baru Menteri Besar Kedah pun menimbulkan penuh dengan kontroversi dan huru-hara, berani menyentuh tentang isu negeri lain, berani pula mempersoalkan keputusan Sultan Selangor. Bayangkan, itu baru Menteri Besar. Kalau dia jadi Perdana Menteri, tak tahulah apa dia boleh buat. Menurutnya, ia akan menyebabkan pihaknya sukar menjawab mengenai isu-isu semasa dan serangan dilemparkan pihak Perikatan Lawan terhadap Perikatan Nasional. Buka TikTok, tengok dah tak ada. Kita baru tengah popular kan. Tapi itulah medan kita nak jawab, habislah. Kita tak boleh masuk televisyen, mereka tak bagi. Tak boleh masuk radio, kata Sanusi. Kita pakai TikTok dengan Facebook saja. Facebook budak-budak tak tengok. Dah sekarang mereka kata itu untuk orang tua, katanya dalam satu rakaman video dimuat naik di Twitter Haraka Daily hari ini. Sementara itu, Saifuddin berkata sekiranya TikTok menerima banyak laporan dan aduan oleh pengguna lain, maka syarikat tersebut akan sekat akaun yang menjadi pertikaian. Kiranya yang ban sekat TikTok kita ialah publik pengguna media sosial, bukannya kerajaan, kata Sanusi. Betul, dalam YouTube pun begitu juga. Publik buat aduan dan TikTok ban. Hari ini, Menteri Besar Kedah kata konten TikTok dia kena padam. Dia kata Malaysia dah jadi Korea Utara. Sudah tentunya tak setuju sebab memang bukan kerajaan yang buat. Kita pun banyak kerja lain, kata Saifuddin lagi. Saudara-saudara sekalian, sila share penerangan penjelasan yang menarik ini. Semoga dengan penerangan dan penjelasan yang menarik ini yang dapat menjawab idea sumbang Sanusi itu, maka kita akan dapat jawapan dan tidak akan mengelirukan lagi dan tidak pula akan terhasut. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama ikuti terus ulasan selepas ini, karena ulasan selepas ini lebih menarik dan lebih panas seperti pisang goreng. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Share video ini kepada semua orang yang tengah dalam dilema nak mengundi siapa dalam PRN akan datang ini. Saudara-saudara sekalian, UMNO pernah cuba diharamkan oleh Muhyiddin dan juga Mahathir Mohamad. Jadi persoalan ialah, kalau ramai ahli UMNO pada ketika ini, khususnya di Kedah, yang cuba-cuba untuk mahu berada di atas pagar dan mahu pula menyokong Parti Bersatu Perikatan Nasional untuk menjadi kerajaan di sana, fikirkan betul-betul, beritahu mereka, share video ini. Cuba fikir begini,
Kenapa mereka nak undi parti yang cuba nak haramkan parti mereka? Dan kenyataannya ialah ketika Muhyiddin dan juga Mahathir mahu merancang nak mengharamkan UMNO ini, ialah ketika bersatu menjadi kerajaan Pakatan Harapan. Dan ketika itu bersatu jadi kuat. Mereka kuat, cukup sokongan. Ketika itulah mereka merancang mahu mengharamkan UMNO. Ini adalah pendedahan Anwar Ibrahim sendiri, dipetik daripada BH Online. Anwar kata, dan saya pun kata, saya setuju dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kata, ketika mereka perlu UMNO, mereka sokong. Tapi ketika mereka tak perlu UMNO, tak pula diharamkan. Dan terbukti ketika Muhyiddin dalam bulan November dahulu perebutan kuasa berlaku, Muhyiddin terhege-hege nak minta bantuan, nak minta sokongan daripada UMNO dan Barisan Nasional. Lihatlah betapa mereka mementingkan diri sendiri. Ketika mereka nak sokongan UMNO, mereka mau pula menyelamatkan UMNO. Saya tak tahulah, kata Anwar Ibrahim, apa sebab rakyat nak pilih bersatu dalam undi nanti. Saya nak beritahu orang UMNO yang goyang sekarang ini, sanggupkah kamu beri dukungan kepada parti yang berkuasa dan mahu mengharamkan parti keramat kamu, yaitu UMNO? Maukah kamu menyokong parti yang mahu mengharamkan parti Anda? Apakah jenis manusia yang boleh hianat amanah? Di mana dia marah Zahid pasal apa? Kata Anwar. Sebab Zahid mengambil pendirian yang tegas kerana dia tahu sejarah ini. Sejarah apa? Sejarah di mana Muhyiddin dan juga Anwar Ibrahim nak haramkan UMNO. Jadi kalau dipikir betul-betul, bersatu ataupun Muhyiddin juga Mahathir Mohamad hanya perlukan UMNO ketika perlu. Tapi dah tak perlu, mahu haramkan pula. Itu yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, yang lebih penting lagi ialah kalau dah jadi kerajaan nanti, sejauh mana Mahathir dan juga Muhyiddin akan menghargai UMNO dan orang-orang UMNO. Kalaulah UMNO itu diharamkan, mereka ni seperti kacang lubahkan kulit. Lebih kurang begitulah Anwar Ibrahim kata. Mereka lah yang diangkat. Mereka diangkat, Muhyiddin dan juga Mahathir diangkat menjadi orang politik yang terkenal di Malaysia. Menjadi Perdana Menteri Mahathir Mohamad, menjadi Timbalan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Datang dari mana? Datang daripada parti UMNO. Lihat pada Anwar. Anwar kata, walaupun aku benci dengan UMNO waktu itu, berlawan dengan UMNO, tapi tak sampai nak mengharamkan UMNO. Itu sebabnya Anwar berjumpa dengan Muhyiddin Yassin. Pada waktu itu, kata Anwar Ibrahim, berlaku ketegangan, memang tegang. Anwar kata dia tidak setuju untuk Muhyiddin mengharamkan UMNO. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Anwar Ibrahim mendedahkan, bayangkan Parti Amanah dan juga Parti DAP juga tidak mahu UMNO diharamkan. Yang mahu UMNO diharamkan ialah Parti Bersatu di bawah pimpinan Muhyiddin dan juga Mahathir, kata Anwar Ibrahim. Yang heran, DAP yang selama ini disalah-salahkan pula tak mahu UMNO diharamkan. DAP pula yang selalu disalah-salahkan tak mahu UMNO diharamkan. Begitu juga dengan Amanah. Jadi, para penyokong dan pengundi UMNO yang berada di atas pagar ketika ini, yang tak tahu nak sokong siapa, yang asik nak menyalahkan DAP, yang asik nak menyalahkan Anwar Ibrahim, yang asik nak menyalahkan Zahid Hamidi, kononnya berpakat dengan Anwar Ibrahim dalam pakatan kerajaan, Anda harus fikir betul-betul. Kalau kalau Zahid Hamidi tidak menyertai kerajaan pakatan perpaduan sekarang, agak-agak apa jadi dengan UMNO? Apa jadi dengan UMNO? Ketika itu mungkin Muhyiddin dah jadi Perdana Menteri. Adakah Muhyiddin akan mengharamkan UMNO? Kita pun tak tahu. Hanya Tuhan yang tahu apa dalam perancangan Muhyiddin dan juga Mahathir pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, kata Anwar Ibrahim, saya bukan ahli UMNO, tapi saya tak boleh faham
apa politik sampai begini. Beza pendapat dengan Dr. Zahid Hamidi, tidak mengapa, kata Anwar Ibrahim. Nak kritik silakan, boleh. Tapi salah Zahid apa, kata Anwar Ibrahim. Kerana dia bersama dengan kerajaan perpaduan, salah dia apa? Salah apa bersama dengan kerajaan perpaduan? Konon kerana dia gadai prinsip kepada DAP. DAP tak pernah mahu UMNO nak diharamkan, tapi bersatu bersama Muhyiddin dan juga Mahathir Mohamad pernah merancang nak haramkan UMNO. Itu pengakuan dan pendedahan Anwar Ibrahim. Sehingga Anwar Ibrahim kata dia sendiri pergi ke rumah Muhyiddin untuk menghalang supaya Muhyiddin menghalang Muhyiddin mengharamkan UMNO pada ketika itu. Saya ke rumah Muhyiddin, kata Anwar Ibrahim, berlaku ketegangan, memang tegang. Saya lawan UMNO masa itu, tapi saya tak setuju haramkan UMNO, kata Anwar Ibrahim. Inilah sifat pemimpin yang kita mahu. Bukan kacang lupakan kulit. Pemimpin yang keji ialah pemimpin yang lupakan kulit. Apa pendapat kamu semua? Sila share video ini supaya semua orang yang berada di atas pagar, yang mahu mengundi Parti Bersatu, para penyokong UMNO yang berada di atas pagar, khususnya di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, Selangor, di Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan, supaya lebih berhati-hati. Pendedahan Anwar Ibrahim yang kali ini memang amat menarik perhatian saya. Itu sebab saya mengulas 2 kali tentang isu ini, kerana saya sangat jelas dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Pernyataan Anwar Ibrahim itu jelas, sangat jelas sekali. Apabila Anwar Ibrahim kata, saya cerita pengalaman bagaimana Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berpakat untuk haramkan UMNO, kata Anwar Ibrahim. Kata Anwar Ibrahim, kalau dalam politik kita lawan. Dia Muhyiddin kata tak boleh. Keputusan sudah dibuat untuk haramkan UMNO, kata Muhyiddin. Saya bercakap dengan Muhammad Sabu dan Lim Guan Eng ketika itu, kami tak setuju dan tak bersama dengan keputusan itu, kata Anwar Ibrahim. Jadi lepas ini rupa-rupanya DAP tak pernah mahu UMNO diharamkan, tapi bersatu Muhyiddin dan juga Mahathir merancang berpakat untuk haramkan UMNO. Fikir-fikirkan, sila share video ini di grup UMNO Anda supaya semua orang tahu. Berhati-hati ketika mengundi. Kita jumpa lagi, bye-bye.